Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah mentauliahkan Skuadron 39 Unmanned Aerial System UAS bagi Tentera Udara di Raja Brunei dan memperkenankan penubuhan skuadron bot tempur dan trup risik bagi Tentera Darat di Raja Brunei. Bertitah pada sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-61 pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan perancangan yang titih dan kemas sangatlah diperlukan untuk mengatasi sebarang kekurangan atau untuk menutupi jurang-jurang kepincangan yang ada. Baginda juga mengulangi peringatan akan pentingnya pembinaan kekuatan spiritual selain dari memperkasa kekuatan fizikal. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-61. Beta sangat bangga dan gembira menyaksikan mutu kawat yang ditunjukkan oleh para peserta perbarisan yang sekaligus melambangkan tahap profesionalisme dan semangat kepahlawanan yang tinggi. Beta juga telah dan sedang mengikuti perkembangan ABDB sepanjang penubuhannya lebih dari 6 dekad yang lalu, baik dari sudut keupayaan anggota maupun aset dan kelengkapan yang membolehkannya kekal sebagai institusi pertahanan yang teguh, termasuk usaha pemodanannya yang berterusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengambil maklum bahawa ABDB juga sedang merangka perancangan strategiknya berdasarkan Defence White Paper 2021 yang digabungkan dengan Force 2035 dan Force Structure Review yang masih dikemaskini sebagai panduan dan hala tuju seiring dengan konsep tepi Doyle iaitu training, equipment, people, information, doctrine, organisation, infrastructure dan logistik yang bersesuaian bagi memastikan inisiatif-inisiatif yang dikenal pasti dapat dicapai dengan baik. Dalam perkara permodanan ini, pada hemat beta, perancangan yang titih dan kemas sangatlah diperlukan untuk mengatasi sebarang kekurangan atau untuk menutupi jurang-jurang kepincangan yang ada. Inilah sasaran utama masa depan untuk dipenuhi. Dalam merangka perancangan ABDB, juga adalah perlu untuk mempunyai defense posture yang jelas, sesuai dengan keupayaan dan kapasiti ABDB, sambil memperkasa pendekatan whole of nation dalam konteks holistic defense. Dalam erti kata lain, ABDB perlu terus bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkepentingan dalam sama-sama mempertahankan kedaulatan negara, khasnya sempadan daratan, kawasan maritim dan ruang udara. Mengambil sukut baik sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-61, Kebawah Duli Yang Maha Mulia memperkenankan penubuhan skuadron-skuadron baharu sebagai persediaan untuk mencapai gagasan Angkatan 2035. Melihat kepada peranan ABDB dan persediaan untuk mencapai gagasan Angkatan 2035 nanti, maka mengambil sukut baik Hari Ulang Tahun ABDB yang ke-61 ini, beta dengan sukacita mentauliahkan Skuadron 39 Unmanned Aerial System UAS bagi Tentera Udara di Raja Brunei dan memperkenankan
penubuhan skuadron bot tempur dan trup risik bagi tentera darat di Raja Brunei. Dan sehubungan dengannya, Beta juga sukacita memperkenankan jawatan pemerintah medan tentera darat di Raja Brunei dan seterusnya menaik taraf jawatan Ketua Staf Tentera Laut di Raja Brunei, Ketua Staf Tentera Udara di Raja Brunei ke pangkat Colonel, iaitu sebanding dengan unit tentera darat di Raja Brunei. Dan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ketika ini. Titah Baginda seterusnya memperingatkan dengan mengagungkan kitab suci Al-Quran boleh memperoleh keberkatan sesuai dengan tujuan untuk memperkasa sekuriti. Selain dari memperkasa kekuatan fizikal, Beta ingin mengulangi lagi peringatan akan pentingnya pembinaan kekuatan spiritual. Dan sehubungan itu, Beta gembira dengan penerbitan Mushaf Al-Quran sempena sambutan Jubli Intan ABDB baru-baru ini. Beta yakin dengan niat ikhlas mengagungkan kitab suci Al-Quran, semua anggota ABDB yang beragama Islam akan beroleh berkat celik Al-Quran dengan suka belajar dan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan harian. Bagi kita orang Islam, mendekatkan diri kepada Allah melalui pembacaan Al-Quran adalah satu kekuatan berdasarkan Al-Quran itu adalah mukjizat teragung yang tidak boleh ditundukkan oleh apapun. Lalu sesuai dengan tujuan untuk memperkasa security, maka membaca Al-Quran wajarlah dilazimi bagi meraih keberkatan berupa kekuatan dan keselamatan. Di samping, jangan pula leka atau lalai dari menangani sebarang kepincangan yang boleh melemahkan kredibiliti ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan akan pentingnya meneruskan komitmen negara kepada keselamatan serantau dan antarabangsa. Penglibatan ABDB Titah Baginda dalam misi pengaman dan pemantau melalui International Monitoring Team sejak 2004, United Nations Interim Force in Lebanon sejak tahun 2008, Information Fusion Center sejak tahun 2013 dan International Decommissioning Body sejak tahun 2019 di Republik Filipina, serta penugasan dalam Counter Terrorism Information Facility sejak tahun 2020 di Republik Singapura, telah menaikkan profesionalisme anggota ABDB dan sekaligus mengharumkan nama negara. Beta yakin dengan wujudnya rantau yang selamat, maka negara kita juga pasti selamat. Di mana dengan itu, rancangan-rancangan pembangunan dan kemajuan negara akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Akhirnya, Beta mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-61 dan tahniah kepada mereka yang menyertai perbarisan pada pagi ini. Tidak terkecuali seluruh warga ABDB yang terlibat dalam menjayakan sambutan hari ulang tahun ke-61 ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada anggota ABDB yang telah bersara di atas kesetiaan dan kesediaan mereka menyumbangkan bakti bagi keselamatan dan keamanan negara. Kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah pula, kita sama-sama mendoakan semoga roh-roh mereka ditempatkan bersama-sama dengan para syuhada. Acara kemuncak sambutan hari ulang tahun ABDB ialah upacara perbarisan raksasa lebih 1,000 orang anggota ABDB di Padang Kawat Tentera Laut di Raja Brunei.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pehin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan, Pemerintah ABDB. Sejurus berangkat tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Gabungan Askar Wanita Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat memeriksa pasukan-pasukan perbarisan raksasa seramai 1049 anggota ABDB terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Regimen Pasukan Khas, Gabungan Askar Wanita dan Pancaragam ABDB di bawah Pemerintah Perbarisan Komander Azrin bin Haji Mahmud, Tentera Laut Diraja Brunei. Perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan dengan panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan panji-panji ABDB menyusuli acara sambutan. Tema sambutan tahun ini bersama menjayakan wawasan negara yang selaras dengan tema Hari Kebangsaan bertepatan dengan tugas dan tanggungjawab ABDB sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifungsional. ABDB terus memberikan tumpuan kepada pendekatan Whole of Government serta Whole of Nation agar dapat sama-sama memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan. Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik bergema melambangkan gagasan semangat seluruh warga ABDB. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wassalam. Amin. 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 Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja, diikuti dengan terbang lalu pesawat-pesawat Tentera Udara Diraja Brunei dan pelayaran lalu kapal-kapal Tentera Laut Diraja Brunei, KDB Darul Ehsan, KDB Afiat dan KDB Serasa. Dalam kematangan usianya 61 tahun, ABDB akan terus mempersiapkan diri dari semua aspek pertahanan
lebih-lebih lagi dalam mempertingkatkan hubungan diplomasi pertahanan. Dari Padang Kawat Tentera Laut Diraja Brunei ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran statik yang antara lain mengetengahkan integriti wilayah yang kukuh, tahap keupayaan tempur dan kesiapsiagaan yang tinggi, diplomasi pertahanan yang efektif dan imej pertahanan yang berwibawa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan merasmikan aset-aset dan keupayaan tentera yang baharu. Pameran diadakan di Pusat Latihan Tentera Laut Diraja Brunei. Berangkat menyertai baginda menyaksikan pameran Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pangeran Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Pusat Latihan Tentera Laut dengan menaiki kenderaan khas TDDB Light Tactical All-Terrain Vehicle. Pameran statik TDDB antara lain menggambarkan kekuatan organisasi ketenteraan yang meningkatkan aset ketenteraan berdasarkan kemajuan teknologi mengikut perkembangan semasa. In summary, all of the work has been done. You should have a bullseye. Baginda berkenan merasmikan aset-aset baharu TDDB. Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. PT dengan ini merasmikan aset dan keupayaan baru tentera darat Diraja Brunei. Kamera tengah, dia TDDB sentiasa berwaspada dan beradaptasi demi meningkatkan kesiapsiagaan dan kesediaan setiap anggotanya. Baginda berkenan merasmikan Pusat Simulasi Kastila Pusat Latihan TLDB. Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. PT merasmikan Pusat Simulasi Kastila Pusat Latihan Tentera Laut Diraja Brunei. Pusat simulasi Kastila ditubuhkan bagi meningkatkan kapasiti bagi memperkasa anggota TLDB. Baginda juga berkenan berinteraksi secara maya dengan para penasihat dan atasye Kementerian Pertahanan di luar negara dan antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga disembah kenalkan kepada para penasihat dan atasye pertahanan antarabangsa yang bertugas di negara ini dan beramah mesra dengan beberapa penerima beasiswa pemerintah tertinggi ABDB. Baginda seterusnya disembah kenalkan kepada 15 pegawai antarabangsa dari 12 buah negara yang menyertai kursus Maktab Turus. Baginda juga disembahkan projek kapal-kapal peronda kelas Fearless TLDB dan sistem pesawat drone atau UAS. Baginda kemudian berangkat bagi majlis ramah mesra bersama pegawai-pegawai tidak bertauliah PTB rendah ABDB. Sempena hari ulang tahun ABDB, buku bertajuk Indahnya Pengorbanan disembahkan ke hadapan majlis baginda.
baginda berangkat mentauliahkan Skuadron 39 UAS TUDB. Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta mentauliahkan Skuadron 39, Skuadron Kawangan nombor 3, Tentera Udara Diraja Brunei. Sistem UAS diperkenalkan bagi memenuhi keperluan keupayaan pertahanan dalam bidang perisikan, pengawasan dan peninjauan. Selaras dengan peredaran masa, TUDB terus berkembang dengan memperoleh sistem pertahanan udara dan peralatan penerbangan yang membolehkan TUDB terus berperanan dalam operasi dan gerakan di dalam dan luar negara. No landing light in the middle of the jungle. Selesai menyaksikan pameran statik ABDB, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat ke Mes Pegawai Waran, Bintara Kanan dan Bintara bagi Majlis Ramah Mesra bersama para pegawai tidak bertauliah PTB Kanan ABDB. Enam dekad penubuhannya, ABDB sentiasa siap siaga memelihara keamanan dan kedaulatan negara di samping mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima pesambah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di Mes Pegawai Tentera Laut di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya berkenan menerima pesambah daripada para pegawai dan lain-lain peringkat ABDB. Pesambah merupakan sebuah all-terrain vehicle ATV, aset bantuan yang bernilai yang mampu menempuh pelbagai cabaran dan rintangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan memotong kek sambutan hari ulang tahun ABDB. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim TLDB, pemangku pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum berangkat balik, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan para pegawai ABDB daripada pelbagai peringkat. Keberangkatan baginda ini dapat mempertingkatkan lagi semangat dan komitmen Kementerian Pertahanan dan ABDB dalam memikul tanggungjawab memastikan persekitaran yang aman damai secara berterusan.
Dengan usianya lebih 6 dekad, ABDB terus memainkan peranan besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Kesungguhan ABDB dalam melaksanakan tanggungjawabnya diketengahkan semasa sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-61. ...254 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 30 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 81%. Manakala 605 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 48.8%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.6%. Sebanyak 279 kes baru telah dilaporkan, iaitu 277 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 318 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah kes keseluruhan yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 148,674 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 215 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 146,854 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,597 kes. Itu 6 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,591 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah.